yang berusaha, Puan Hajah Nurhayati Haji Daud, Presiden Persatuan Askar Negeri Johor, yang dirahmati Ustazah Kasmah Ayub sebagai penyelia Tadika Jabatan Agama Islam Johor, Dihbib Terhormat Tuan-Tuan Imam, Puan-Puan Hajah, para tetamu yang hadir, Komiti for di Persatuan Taskar Negeri Johor, pengurusi Ketua Aqsa Sharif Daerah Pasir Gudang, Datang Kuasa Pertubuhan Ikram Malaysia Daerah Pasir Gudang, ibu bapa yang turut mengiringi anak-anak yang comel-comel, lelaki dan perempuan, saya ucapkan dengan lafaz mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang kepada rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih di atas undangan yang diberi kepada Aqsa Sharif untuk berkongsi sedikit pengalaman yang saya lalui sebagai rakyat Malaysia yang pernah menyertai beberapa misi kemanusiaan ke Palestin. Saya sangat terharu apabila diberi kesempatan ini, dan saya inginlah insya-Allah untuk berkongsi. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita yang hadir dan juga anak-anak insya-Allah yang masih jauh lagi perjalanan. Mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu dan mempelajari apa yang berlaku di sekeliling kita ataupun di luar sana insya-Allah. Jadi saya dijemput untuk bercakap sedikit sebanyak berhubung dengan misi kemanusiaan ke Palestin, khususnya ke Gaza, dan kenapa misi sebegini diperlukan, dan mengapa rakyat Malaysia perlu prihatin, dan kita digalakkan juga oleh pimpinan negara kita untuk menubuhkan NGO-NGO yang boleh menyumbang bukan saja dalam negara maupun di luar negara, insya-Allah, khususnya di kalangan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah ataupun berhadapan dengan suasana peperangan dan sebagainya. Jadi ini merupakan gambar yang terakhir, iaitu misi kelima saya ke Gaza pada bulan Jun 2012 yang lalu, iaitu misi akademik bersama dengan Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, iaitu bekas Vice Chancellor di USM, dan beberapa orang profesor dan juga ahli akademik, yang mana kita ke Gaza mengadakan perbincangan, dialog institusi pengajian tinggi, iaitu cuba berbincang bagaimanakah kerjasama dapat dijalankan antara IPT di Malaysia dengan IPT di Palestin. Selepas kami balik, beberapa hari kami balik melalui Egypt, Allah nak izin bahawa pimpinan Mesir yang dipimpin oleh Dr. Mursi telah digulingkan. Dan sejak hari itulah kita tak dapat masuk lagi ke Gaza sehingga ke hari ini. Bermakna last mission kita ialah Aqsa to Gaza yang ke-17. Ini merupakan misi yang ke-17 Aqsa Sharif, dan kita berjaya memasuki Gaza pada Jun 2012, dan selepas itu, selepas kejatuhan Dr. Mursi, sehingga hari ini memang sukar untuk masuk. Bukan sahaja sukar masuk, orang Gaza sendiri nak keluar negara belajar pun sukar. Jadi inilah nasib yang mereka terima, dan ketika ini roti yang saya pegang itu adalah roti Malaysia, kilang roti yang ditaja oleh rakyat Malaysia, yang mana kita membina sebuah kilang roti
yang menghasilkan roti-roti yang berkualiti, dan kita hadiahkan roti ini kepada mereka-mereka yang miskin secara percuma. Dan kita jual kepada orang yang mampu dengan harga yang berpatutan. Jadi kilang roti ini hasil daripada kutipan derma kita daripada rakyat Malaysia. Dan mereka kenal lah tentang pengorbanan ini. Dan Alhamdulillah saya sempat mendapatkan sebahagian roti ini dan bawa. Ini gambar yang diambil ni di depan rumah Syekh Ahmad Yassin. Mungkin kita biasa dengar seorang ulama yang hebat, yang sebenarnya seorang ulama yang dah lumpuh. Even dimaklumkan kepada kita bahawa dia nak gerakkan muka dia ke kanan ke kiri pun susah. Tapi seorang ulama yang begitu hebat, bukan saja hebat, disegani oleh orang Islam satu dunia, ramai pengikutnya satu dunia, malah dia digeruni oleh Zionis Israel. Sebab itulah syahidnya Syekh Ahmad Yassin lebih kurang dalam 20 meter daripada tempat saya duduk ni, dia dibom ketika dia keluar daripada masjid di situ. Jadi ketika saya serve makanan kepada anak-anak ni di jalan-jalan nak masuk ke rumah Syekh Ahmad Yassin, saya ingin bercakap sedikit tentang latar belakang, iaitu kenapa kita bercakap, kenapa kita cuba membantu rakyat Palestin. Dia ada, paling tidak dia ada dua sebab utama lah. Yang pertama ialah sebab mereka memerlukan bantuan. Mereka merana kehidupan mereka disebabkan kemiskinan, disebabkan oleh serangan rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Harta mereka dirampas, rumah mereka dirobohkan, mereka tidak dibenarkan untuk mendapat makanan daripada luar negara, iaitu blockage ataupun sekatan ekonomi, bukan saja sekatan ekonomi, sekatan fizikal juga. Jadi kita dalam Aqsa Sharif, kita pergi ke sana bawa sumbangan ni untuk membantu mereka yang susah, yang memerlukan. Saya sebut tadi bahawa mereka nak dapat makanan roti. Roti ni makanan utama dia lah. Kalau kita nasi kan, kalau kat sana roti lah, itu pun susah nak dapat. Sebab itulah ketika kami pertama kali sampai pada 22 bulan Oktober 2010, kami tengok sebuah kilang yang sangat dhaif, yang memerlukan kilang yang agak baru. Jadi kami kumpul duit lepas tu, bawa ke sana, dan pada Ogos 2011, sekali lagi saya dengan rombongan pergi ke Gaza, dan kami terkejut kerana kilang dah siap dan kami datang untuk merasmikan kilang rakyat Malaysia sendiri. Saya pun rasa kecil hati kan, bukan kecil hati rasa macam rendah diri, sebab kita ni bukan yang berhormat, sepatutnya menteri yang pergi merasmikan, tapi kita yang orang biasa ni pergi merasmikan kilang rakyat Malaysia di sana. Bersama sebaris dengan ahli parlimen Palestin merasmikan kilang tersebut. Jadi itulah sumbangan, antara sumbangan rakyat Malaysia yang kita boleh disebut, boleh banggakan, yang kita ingin ucapkan terima kasih kepada. Itu yang pertama. Kita ke Palestin yang pertama kerana kita nak membantu orang yang susah. Dalam agama kita memang disebut bahawa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kepada kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong kepada kemungkaran dan juga keji. Jadi itulah, atas dasar itulah maka kita pergi datang untuk membantu. Yang kedua, yang sangat penting juga ialah bahawa Palestin ni bumi anbiya, bumi nabi-nabi. Mungkin ustazah boleh elaborate panjang lebar lagi lah, kan? Dan di Palestin lah terletaknya Masjidil Aqsa, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Disebut dalam surah Al-Isra yang pertama tentang perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi jelas dalam Al-Quran disebut tentang Masjidil Aqsa. Dan bila sebut Masjidil Aqsa, kita mesti ingat kerana itu adalah perjuangan Nabi SAW untuk menerima wahyu solat sebagai tiang agama.
Kalaulah tak ada Isra' Mi'raj ni, agaknya kita tak tahu macam mana nak solat Ustazah jadi inilah, maka atas dasar inilah kenapa kita perlu memfokus kepada perjuangan membantu Palestin, kerana di sana ada Masjidil Aqsa. Dan apa yang sedang berlaku di Masjidil Aqsa, inilah yang kita cuba pelajari kalau boleh. Salah satu daripada tugas kita ialah untuk mempelajari apa sebenarnya Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat di situ, itulah anak panah perjalanan Nabi dulu daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa dan terus ke Sidratul Muntaha kan. Dan apa yang berlaku sekarang di Masjidil Aqsa, inilah persoalannya. Yang mana Masjidil Aqsa yang merupakan masjid yang disebut dalam hadis pun, kalau kita bersolat di Masjidil Aqsa ni banyak ganjarannya, 500 kali ganjaran. Begitu. Memanglah kalau di Masjid Nabawi itu ada sekian lagi lebih banyak ganjaran di Masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan kita sebagai umat Islam tidak seharusnya lupa. Jangan kita ingat dua masjid je kita ada. Dua masjid ni alhamdulillah sekarang ni ada duit kita boleh pergi umrah insya-Allah di Johor ni terkenal dengan tiram travelnya dan sebagainya kemudian insya-Allah ada rezeki kita pergi haji pula. Tapi tak kesampaian nak pergi ke Masjidil Aqsa. So atas dasar itulah maka kita perlu didik diri kita dan kita ajak anak-anak kita bahawa di sana ada satu lagi masjid yang mana kita sebagai umat Islam dinafikan oleh rejim Zionis Israel untuk sampai di Masjidil Aqsa. Kita tak dibenarkan pergi. Kita kena bayar macam-macam, kena periksa dan sebagainya. Dan hari ini umat Islam di Palestin tu sendiri pun tak boleh pergi Masjidil Aqsa. Begitu sekali. Inilah makanya kita perlu prihatin dan kita perlu membincangkan tentang isu Masjidil Aqsa dan kita kena berdoa. Sebagaimana banyak tiap kali saya sampai ke Palestin, dah 5 kali saya sampai di Gaza ni, setiap kali sampai mesti sama ada anak-anak maupun orang muda maupun pemerintah dia, ahli parlimen, sentiasa dia berdoa. Terima kasihlah kamu sampai. Kami sangat berbesar hati kerana kami merasakan bahawa perjuangan ini bukan kami seorang-seorang. Bukan kami rakyat Palestin je. Rupanya perjuangan ini dikongsi oleh umat Islam seluruhnya. Kamu yang datang beribu batu daripada Malaysia, Kuala Lumpur, bersusah payah dia kata. Kalau Ramadan pergi tu kamu pun puasa macam kami puasa, patutnya kami tak payah puasa pun tak apa kan, musafir. Tapi kami menunjukkan kebersamaan. Begitu, dan dia berdoa mudah-mudahan selalunya di hujung tu dia kata, mudah-mudahan kita akan sama-sama bersolat di Masjidil Aqsa. Itulah dia doa. Sama ada yang budak-budak, orang muda, cikgu yang kita jumpa, makcik-makcik kita jumpa, maupun ulama-ulama dia, maupun pemerintah dia, Syekh Ismail Haniah contohnya, boleh katakan setiap kali saya pergi memang dibawa jumpa. Doa dia ialah, marilah sama-sama doakan kami. Dan kami sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan kita sama-sama bersolat di Masjidil Aqsa satu ketika nanti, dia kata. Sebab dia tahu bahawa kita nak solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tak susah. Ada duit boleh sampai, nak solat banyak mana pun boleh. Tapi Masjidil Aqsa ni sangat susah untuk sampai. Jadi atas dasar itulah maka kita membincang tentang Masjidil Aqsa ni, dan di mana letaknya Masjidil Aqsa ni? Di West Bank sekarang ni. Orang yang duduk di Gaza, kami pergi sampai ke Gaza pun tak boleh nak pergi ke Masjidil Aqsa tu. Kerana disekat, maknanya ada border dengan orang Israel, tak boleh nak pergi. Saya 5 kali pergi Gaza, 5 kali tak boleh nak pergi ke Masjidil Aqsa. Begitu sekali. Jadi maknanya kita dinafikan hak itu. Sedangkan itu masjid kita. Sayyidina Umar kata bahawa itu adalah wakaf bagi umat ini. Dan wakaf ni patut kita bebaskan bersama. So sebab itulah sebenarnya kalau kita menyumbang kepada perjuangan Palestin, kita menyumbang rakyat Palestin untuk hidup, untuk makan, untuk pendidikan, untuk menjadi orang yang boleh Al-Quran, yang mana alhamdulillah pada bulan Ramadan ni biasanya kita dapat orang Palestin untuk datang mengimami solat tarawih kita Dan di Johor ni ada seorang juga pelajar engineering tapi hafiz Quran, dan kita jadikan dia imam kat sini di Johor. Hari ni dia pergi Batu Pahat. Jadi di sana kita membantu mereka untuk membiayai guru-guru Quran. Contohnya kita ada projek untuk kita sponsor guru Quran. Jadi ganjarannya cukup besar tuan-tuan. Guru Quran ni mendidik orang jadi hafiz pula. Dan lepas tu kita bawa sini hafiz tu untuk jadi imam kat sini. Bacaannya sedap, lagunya sedap, makhrajnya betul. Alhamdulillah. Dan kita pun sama-sama belajar dengan mereka. Saya sebenarnya ustazah hajat sangat nak hantar
2 orang 3 orang anak saya yang nak bawa ke sana kau boleh. Nak tinggalkan kat Gaza. Sebab saya tengok hasil daripada pendidikan Quran, Darul Quran was Sunnah, Darul Quran Al-Karim was Sunnah. Yang mana syekh dia ialah Syekh Abdul Rahman Jamal. Cukup tawaduk. Mengikut Syekh Abdul Rahman Jamal ni, dia kata perjuangan membebaskan Palestin ni satu je syaratnya, dia kata. Orang Palestin yang nak berjuang membebaskan bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa mesti boleh baca Quran. Itu yang pertama. Mesti hafal Quran, Quran dalam diri dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti beramal dengan Quran tu, dia kata. Selagi yang ni tak dibuat, Allah tak bagi kejayaan untuk membebaskan bumi Palestin dan juga Masjidil Aqsa. So sebab itulah Syekh Abdul Jamal dia pernah datang juga ke Kuala Lumpur ketika zaman Mursi senang nak keluar masuk, dan kita bawa jumpa kita punya Darul Quran di sini, dan kita bawa jumpa ulama-ulama ke sini untuk berbincang dan juga menjalin kerjasama. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat isu Palestin keseluruhannya, boleh tengok dalam plan ini. Pada tahun 1946, 46, bumi ini, peta ni disebut sebagai peta, kalau tulis apa? Palestin, betul tak? Nampak Tapi pada tahun 1947, dia semakin kecil dan telah bertukar pada tahun 1948 menjadi nama Israel. Ini kita kena ingatlah. Peristiwa ni sebenarnya peristiwa berdarah, peristiwa yang sangat menyayat hati, yang disebut sebagai An-Nakbah. Yang mana peristiwa di mana British menurunkan Union Jack-nya dan Israel menaikkan bendera dia, dan bukan itu saja, maka bermulalah rampasan tanah, harta, sekolah, masjid, dan dihalau keluar penduduk-penduduk Palestin. Sama ada penduduk Palestin ketika itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian. Di Palestin masa itu ada 3 agama yang besar. Orang Islam Palestin, orang Kristian Palestin, dan juga orang Yahudi Palestin. Tetapi bila datang Zionis dia membawa idea moden sebenarnya. Bukanlah dia nak ikut agama Yahudi itu, tidak. Sebenarnya dia membawa satu fahaman Zionis yang liberal. Kalau tengok hari ni dekat bekas tanah Palestin dekat Israel ni, disco pun ada, pub pun ada, judi pun ada. Jadi sebenarnya bukanlah dia nak bawa Yahudi tu, sebenarnya dia bawa satu sistem yang disebut sebagai Zionis. Jadi jangan tertipu kata bahawa dia nak bawa Yahudi itu, tak juga. Bandar dia tu kadang-kadang lebih teruk daripada bandar London juga, kalau di Israel sebut. Jadi apa yang mereka usahakan sampailah ke hari ini ialah untuk menghapuskan keseluruhan bumi umat Palestin tu, nak dirampas semua sekali. Termasuklah Masjidil Aqsa, tuan-tuan dan puan-puan. Termasuklah Gaza. Kenapa Gaza diserang hari ini? Sebenarnya mereka nak ambil balik Gaza. Gaza ni memang mereka dulu ada penempatan orang Yahudi di Gaza itu. Sejak tahun 1967 lagi. Tetapi perjuangan yang saya sebut tadi, yang diketuai oleh Syekh Ahmad Yassin, dan juga orang-orang agama yang faham Quran, yang baca Quran, yang baca hadis. Bila dia baca Quran, baca hadis, bila dia duduk bersama ulama-ulama, dia kata tak ada pilihan kecuali kita perlu membebaskan Masjidil Aqsa dan juga bumi Palestin. Tak boleh menyalahkan. Sebab itulah mereka berusaha mendidik anak bangsa mereka. Dan memang mereka ni telah melahirkan individu yang kalau kita pernah dengar dulu zaman Nabi SAW disebut tentang, kalau dalam bahasa Inggeris disebut the unique Quranic generation. Ustaz disebut sebagai generasi Al-Quran yang unik. Ni di zaman Nabi SAW. Apa ciri-ciri generasi Al-Quran yang unik ni? Akidahnya sejahtera, akhlaknya baik, syariatnya terjaga, keluarganya bagus, saling menghormati antara anak dan juga ibu, keluarga, adik-beradik dan sebagainya, menghormati jiran dan sebagainya. Itu the unique Quranic generation. Saya terkejut. Ini saya nak cerita kisah benar. Orang Palestin. Saya pertama kali dapat masuk melalui jalan darat. Mungkin boleh tunjuk sikit dia punya video sambil saya bercerita ni, saya buka videonya. Ini pertama kali
Ini adalah video perjalanan saya pertama kali dan memang setelah bertahun-tahun. Pernah dengar Mawi Mamara kan? Mawi Mamara yang kena tanggat, kena tembak, ada yang 10 orang syahid. Jadi selepas Mawi Marmara tak berjaya masuk kerana ditembak, dirampas di Laut Mediterranean, iaitu 31 bulan 5 tahun 2010. Saya ingat sebab hari jadi saya 31 bulan 5 tu. Maka lepas itu ada satu konvoi antarabangsa jalan darat diketuai oleh George Galloway, seorang putih, ahli parlimen di England. Jadi kami membuat keputusan 7 orang pergi. Ini antara rakan-rakan yang kami pergi, iaitu pada September 2010. Pertama kali saya masuk, alhamdulillah, walaupun saya susah nak masuk, sampai di Syria kami ditahan 16 hari tak boleh masuk. 16 hari tak boleh masuk sebab ini gara-gara Husni Mubarak, rejim juga yang bersekongkol dengan Israel. Bila Israel kata jangan masuk, dia tak bagi masuk. Kami ditahan 16 hari di Syria, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak cerita tadi sekejap Saya nak cerita bagaimana, saya tak nak cerita ni kisah yang benar. Yang saya cerita kalau zaman Nabi SAW disebut The Unique Quranic Generation. The Unique Quranic Generation yang saya sebut tadi, akhlaknya bagus. Ketika saya sampai di Gaza nak balik pada 23 bulan Oktober 2010, saya tertinggal kamera yang compact kamera tu. Bila nak naik bas, nak balik ni, pusing sana cari macam dalam hotel lah, cari dekat apa lobby tak jumpa. Kami dekat, tak apalah, gambar yang kita dah tangkap semua tinggal. Yang saya, kisah yang benar ni, yang saya sendiri terharu, ketika kami nak pergi sekali lagi ke Gaza, iaitu pada bulan Ogos 2011, ketika itu saya sedang membuat liputan di TV1. Nak cerita kepada rakyat Malaysia melalui TV1, Selamat Pagi Malaysia. Seorang datang, sebelum saya masuk studio tu, seorang datang, dia kata, "Encik, ada orang kirim. Ini kamera encik kan?" Saya bila tengok kamera tu, saya terkejut dan saya cukup terharu. Bila saya cek dalam gambarnya sama macam, so imagine, hampir setahun benda tu hilang di Gaza di sebuah hotel. Pada 23 hari bulan Oktober 2010. Bulan Ogos sebelum kami bertolak, benda tu sampai kat tangan kami. Dia kata ada satu rombongan pergi, misi pergi, dititipkan, dikirim, maka sampailah kat saya. Jadi apa maknanya di situ? Maknanya barang yang bukan kepunyaan dia akan sampai kepada tangan yang empunya, walaupun ribuan batu, walaupun dah lama. Kan? Jadi di situ menggambarkan, bila saya tengok macam tu, Masya Allah, rakyat Gaza ni memang satu rakyat yang telah dididik begitu rupa, yang mana menjaga syariat, tak akan ambil orang lain punya. Jaga akhlaknya. Kalau kat kita macam mana? Kat Malaysia ni. Dirakut lagi ada lah sampai orang berdarah dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan bagaimana orang Gaza telah dididik dengan acuan Al-Quran dan Al-Hadis, dan saya terbayang zaman didikan Rasulullah SAW, the unique Quranic generation tersebut. Itulah antaranya yang saya sendiri experience bagaimana kehebatan mereka dididik. Sebab itulah hari ini, walaupun Israel tadi Puan Hajah tadi menyebut tentang 400 serangan bom dan juga peluru berpandu serangan daripada laut terhadap Gaza, tetapi mereka tetap teguh di tanah Gaza itu dan terus memperjuangkan walaupun dengan peluru-peluru yang mereka buat sendiri, yang tak ada teknologi tinggi. Tetapi peluru itu mampu untuk sampai ke Ashdod, sampai ke Tel Aviv dan sebagainya, yang lebih 100 km. Begitulah kehebatan mereka. Dan saya nak cerita satu lagi kisah, yang ni seorang imam muda. Dia seorang graduan accountancy. Tetapi dia dah hafiz, dan kita bawa dia jadi imam hafiz 2 tahun lepas, mengimami solat tarawih. Saja saya nak cocok dia. Saya kata, kamu, nama dia Raid.
Muda lagi. Masa tu dia tak graduate lagi lah daripada Universiti Islam Gaza. Saya kata, Raid, aku suka engkau ni Raid. Kalau engkau duduk sini, aku kahwinkan dengan anak aku. Kata. Sebab saya tengok memang akhlaknya bagus, bacaannya sedap. Hajat betul saya nak kahwinkan anak saya. Duduklah sini, saya carikan scholarship untuk kamu buat master, buat PhD. Saya cakap terang dengan dia. Ini saya share dengan tuan-tuan dan puan. Dia cakap apa? Saya cakap, kamu kat sana nanti kena bom apa semua, saya silap kamu mati. Saya menceritakan begitulah sebab kita tahu kan keadaan di sana. Dia kata, doktor, dia kata, sesungguhnya saya ni adalah orang yang bertuah. Kamu pun tak tentu bertuah macam aku, dia kata. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, bumi yang aku dilahirkan itu adalah bumi barakah, dia kata. Tak disebut pun dalam Quran Malaysia ni bumi barakah, tapi disebut dalam surah Al-Isra tadi. Jadi dia kata, takkan aku nak lari daripada satu kedudukan begitu barakah, mendapat bimbingan barakah daripada Allah, aku nak lari daripada barakah itu. Tak mungkin, dia kata, aku nak duduk kat Malaysia ni walaupun mungkin kat sini selamat dan sebagainya. Aku lebih rela duduk kat sana untuk bekerja dengan payah kat sana, ataupun mungkin aku akan syahid di sana, dia kata. Begitu sekali kualiti orang Gaza ni. Itu memang terus terang saya cakap, saya berbincang dengan dia. Jadi kita tengok perjalanan misi saya dia, insyaAllah bersama 7 orang rakan. Ini daripada London. Kita membawa sumbangan rakyat Malaysia pergi sana oleh kerana misi ni misi jalan darat. Kami membeli van-van bersama dengan sukarelawan antarabangsa. Dan pertama kali saya terkejut dan saya kagum kerana perjuangan Palestin ini rupanya didokong oleh orang Kanada, orang Amerika, orang Australia, orang New Zealand, orang Itali. Mereka ni semua bukan orang Islam. Bila saya tanya kenapa kamu susah-susah tinggalkan sampai dekat 40 hari. Ada seorang tu dia doktor, ada seorang lagi tu dia lawyer daripada Britain, orang putih. Dia bukan orang Islam. Saya kata, kenapa kamu tinggalkan susah payah ni? Bila seorang ini melalui beberapa jalan di Eropah, kalau tengok itu dia jalan dia daripada London pergi turun kat France, kita pergi dekat Italy, menyeberangi lautan, kita pergi ke Greece, dan daripada Greece kita pergi ke Turki. Saya tanya, bila ditanya seorang ibu, seorang nenek lah sebenarnya, dialah yang menjaga kami kalau kami sakit, dia bagi ubat dan sebagainya. Bila ditanya kenapa kamu susah payah tinggal cucu kamu, tinggal anak kamu dekat London, dia kata apa? Dia kata, aku seorang nenek, aku tahu di Gaza, di Palestin tu ada orang nenek macam aku. Aku nak merasai bagaimana payahnya dia, kerana aku ni dengan dia manusia juga, dia kata. Sebab itulah saya bersama misi ni membantu untuk menunjukkan rasa solidariti, walaupun saya bukan Islam, dia kata, kepada rakyat Palestin atas dasar kemanusiaan. Bagi dia dasar kemanusiaan. Dan memang itulah pengalaman yang cukup berharga. Ini ketika ini sampai ke Turki, saya menangis ketika melepasi tanah Turki ini kerana kita membayangkan bahawa ini adalah tanah kerajaan Osmaniyah. Dan memang kami disambut luar biasa di sini oleh rakyat Turki yang soleh-soleh belaka, walaupun kami tak boleh nak communicate kerana mereka guna bahasa Turki. Kita bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak boleh nak communicate, bahasa language je. Tapi makanan Masya Allah, sampai-sampai tu macam-macam makanan. Sampai kami nak keluar daripada Turki, tank-tank kereta kami penuh dengan minyak dan tak payah bayar, percuma, tambah lagi dengan minyak hitam dibaginya. Begitulah juga perjuangan mereka untuk membantu saudara mereka. Dan ini tepat, ini 2010 silap no? Ini pertama kali kami menangis kat sini. Saya menangis buat pertama kali ni. Saya peluk kawan ni, saya lepas, saya meraung, saya tak boleh, saya peluk balik. Saya lepas, tak boleh, saya mau, tak boleh tahan, saya peluk 4 kali. Saya terharu kerana tak pernah imagine kita boleh sampai ke bumi Palestin dan boleh melihat mereka sendiri. Walaupun kerajaan Mesir ketika itu hanya memberikan kami 2 hari setengah aja untuk di sana. Dia tak bagi lama-lama. Itulah dia. Masalahnya kadang pimpin-pimpin belah sana lah, yang tak berapa nak faham tentang kesusahan rakyat Palestin di sana. Dan mereka begitu baik. Ini lebih kurang RM200,000 Malaysia yang kami serahkan secara by hand. Duit yang kami bawa ni sepanjang 40 hari tu dalam poket kami, nobody knows kecuali tim kami 7 orang.
Sebab kami takut hilang duit tu kan. Ini duit amanah. Kita tak tahu macam mana nak bawa duit tu untuk diberi kepada rakyat Palestin. Jadi kami simpan. Nobody knows. Bila sampai baru kami keluarkan. Jadi kami tunjuk gambar tu supaya penderma-penderma nampak bahawa kita telah sampaikan kepada orang Palestin sendiri. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak perjalanan misi yang pertama, alhamdulillah, yang telah pembuka kepada penemuan kita dengan sahabat-sahabat yang kesusahan. Bila kami sampai kat sana di Gaza ni, NGO satu NGO dia, NGO banyak ni. NGO ni ditubuh macam juga kita NGO yang dekat sini lah, macam Pertubuhan Ikram ke ABIM yang mana kerjanya dakwah, bantu orang susah kan. Sebab dah kerajaan miskin kan. Israel buat kepungan lagi sebagainya. Jadi NGO ni yang berkorban sebenarnya. Dan NGO ni yang cuba cari duit untuk membantu masyarakat sekeliling dia. Kalau lah kata kawan ni, anak ni sakit macam mana nak pergi sekolah, tak ada duit, NGO ni lah. Antaranya contohnya Islamic Society of Jabaliyah, Islamic Society of Bethlehem, MR Association. Semuanya ialah Relief and Development Association yang mana dia membantu. Jadi bila kami sampai kat sana, mereka ni berjumpa dan memperkenalkan, inilah aku punya organisasi, aku buat ni, sampai kadang-kadang kami dalam rombongan nak pergi satu tempat tu, ditahannya. Boleh tak saya jumpa delegasi daripada Malaysia? Kami ada sesuatu nak bagi kat dia. Cukup terharu kita. Maknanya harapan mereka terhadap orang Malaysia. Bila dengar orang Malaysia datang ni, memang begitulah dia. Dia bagi proposal untuk kami bawa balik. Sampailah apabila kami balik, kami dapat proposal banyak ni lah, berpuluh. Jadi kami sort out dan kami mulakan projek. Sebab pertama kali kita dapat berjumpa dengan NGO dan dapat berhubung dengan mereka. Lepas tu kami pakai internet, pakai Facebook dan sebagainya, berhubung dengan dia. Sebelum tu kita tak tahu apa yang berlaku sana, nobody knows. Pemberita pun susah nak dapat berita yang sebenar. Daripada situlah sebenarnya pembuka dan kita memulakan beberapa projek kita. Mungkin saya boleh tunjukkan satu lagi. Ini ialah selepas kami balik, TV3 menginterview kami. Semangat rakyat Malaysia masih diperlukan membantu penduduk Gaza pantik semula akibat serangan tentera Israel lebih setahun lalu. Ini selepas kami balik. Jadi kita mula dengan 6 projek dulu. Banyak kita dapat berpuluh proposal, tapi kami pilih yang terbaik. Yang dikenal pasti termasuk pertanian, ternakan ikan dan lembu, kilang membuat roti serta makanan beku. Selain itu, projek bantuan penyakit kronik seperti kanser di hospital, rentisi serta bantuan persekolahan juga dikenal pasti. Ahli Lembaga Pengarah Hafsah Syarif Profesor Dr. Muhammad Zain Kandar berkata setiap projek memerlukan 500. Jadi kami gunakan media ini untuk kempen agar masyarakat membantu. Sebab kita yang diamanahkan pergi sana, tengok mereka susah, jadi kami bertanggungjawab. Untuk sumbangan yang kita rasa bahawa rakyat Malaysia boleh bantu, mesti merangkumi ketiga-tiga aspek ni saya rasa. Satu, sumbangan yang memerlukan, yang sangat memerlukan dan kita bagi dan terus digunakan. Yang kedua tu makan masa tapi short term. Jadi daripada sini kita mula dengan kumpul duit untuk kilang roti. Kemudian kita kumpul duit untuk ternakan ikan. Kerana ternakan lembu satu lagi. Makanan lembu dalam masa seminggu dengan kos RM100,000. Makanan lembu memang datang daripada Israel, makanan ikan datang daripada Israel. Jadi kalau nak tengok lembu ni satu lagi masa kita pergi. Kat sana tak adalah maritim yang kita pusat penyelidikan dan sebagainya. Tapi disebut dalam surah Al-Isra tadi kan, barakna haulahu tadi memang Allah janji bumi barakah tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa ada apa-apa kita bagi benih dia. Kita bagi duit, dia beli benih, beli pun dia mahal lembu. Sebab dia kena beli ambil daripada terowongan, ambil daripada Egypt. Sebab itulah kalau tuan-tuan kita nak korban, kalau kat sini korban berapa ratus? 500 600 satu panggung kan. Kalau kat sana 1500. Sebab nak masuk tu memang mahal dan lembu dia besar-besar. Jadi kalau kita tengok tadi bahawa lembu ni bila dia susu dia tu masya-Allah. Berpuluh liter satu hari. Kami saksikan sendiri macam mana dia perah susu lembu tu. Memang macam mungkin teringat ketika Nabi SAW dulu bila Nabi SAW lahir tu bagaimana susu kambing kan. Tu begitu. Dan susu ni sangat perlu sebab itulah projek kita yang pertama tadi roti. Yang kedua lembu. Lembu mengeluarkan susu. Susu ni dijadikan keju. Orang miskin kat sana ada roti, ada keju, jadi dah.
Macam kita dulu apa Ustaz mak-mak kita, atuk-atuk kita dulu. Ubi dengan garam mungkin, ubi dengan kicap je kan. Dia roti mesti ada. Sebab tu kita buat kilang roti, kita ternak lembu. Dan satu lagi kita ternak ikan kat sana, air tawar, air masin sebenarnya, air masin. Kaedahnya macam air tawar tapi air masin sebab Israel tak bagi nelayan ni pergi lebih daripada 2 km dulu. Kalau pergi lebih 2 km dia tembak. Jadi masa kita sampai kat sana kita nampak bot-bot yang besar-besar ni, nelayan jarak jauh ni, laut dalam ni tersadar, dia tak boleh pergi. Begitulah kezaliman orang Israel yang sebenarnya ingin membunuh dan menghapuskan. Saya pun tak kerti apa sebabnya. Punya anti dengan orang Islam ni. Dia cuma nak hidup je, nak besarkan anak, nak education dan sebagainya. Sampai ke hari ini bagaimana mereka tidak henti kan. Pada 2008, 2009 diserang kan. Sampai 1,500 syahid. Yang cedera hampir 500 kan. Harta lagi berbilion rosak. Masa kami sampai pada 2010 itu tuan, kira ternakan tempat-tempat ternakan hancur semua. Kilang hampir hancur. Sebab tu lepas daripada 6 projek kami ni, kami buat projek pula kilang. Cuba membangunkan kilang. Lepas tu kita cuba buat perkara-perkara yang sas lepas itu. Jadi begitulah keadaan di Gaza. Serangan pada 2008-2009 menghancurkan, lepas tu sekali lagi 2012, dan yang terkini baru beberapa hari lepas, iaitu 7 hari bulan Julai 2014. Mungkin tuan-tuan dan perempuan kita semua anak-anak dah tengok bagaimana, saya pun tak nak tunjuklah kecederaan, putus tangan, putus kaki, yang ada tu anak-anak dua-dua tulang kaki tu hilang kan. Jadi itulah keadaan di sana, dan kita insya-Allah sebagai umat Islam yang mana Allah bagi rezeki, alhamdulillah kan kita. Maknanya anak kita tak lapar lah. Walaupun kita juga ada ramai anak yatim anak yatim kita pun alhamdulillah terjaga dapat duit apa raya dan sebagainya. Kita sebenarnya cuba juga untuk wujudkan benda yang sama untuk bagi kegembiraan kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Saya habiskan ni dulu saya tengok kita tengok sikit. Ni Tuan Haji Nur Azmi. Oh dah habis dah. Okey. Ini kilang roti yang saya dimasukkan tu. Negaraku dia pasangnya. Lagu negaraku ketika perasmian kilang roti rakyat Malaysia. Jadi kami pun terharu dengan lagu negaraku, macam mana dia cari daripada internet. Jadi bendera Malaysia, bendera Palestin. Disebut sebagai kilang persahabatan disebut. Kilang persahabatan Malaysia Palestin. Tu kilang roti macam mana. Jadi ini satu-satunya kilang roti yang termodern yang dapat kita hasilkan. Maknanya dia jalan secara automatik. Daripada mula uli dia ada dough dia, campak letak situ. Tu dia. Kalau kita tengok satu-satu. Jadi mereka cukup bersyukur dan mengucap terima kasih kepada rakyat Malaysia di atas keprihatinan dan juga sumbangan ini, dan kita kena terus bantu tuan-tuan dan puan-puan. Kerana hari ini sebenarnya perjuangan untuk ni yang dah masak panas kan. Roti itulah yang dia makan. Dia tak sama macam roti kita Ini roti style orang Arab makan. Tu dia. Jadi sempat kita buat balik sebenarnya. Ada beberapa misi buat balik, kita buat balik nak tunjuk pada rakyat. Kadang kita pergi, kita jual sekeping tu RM2, RM5 dah. Untuk penjanaan dana balik Untuk makluman tuan-tuan dan puan, perjuangan mereka ni masih jauh. Gaza ni banyak kamp-kamp pelarian, lebih kurang 8 hingga 10 kamp pelarian di Gaza. Mereka kehidupan dia memang teruk. Hari ni bila dibom, sebab itulah banyak yang meninggal sebab dia terlalu compact, high density housing in Gaza. Dan satu lagi di West Bank. Di West Bank pun mereka kena bunuh, ada tembok yang tingginya lebih kurang 30 kaki. Itulah apa yang berlaku. Dan mereka sebenarnya ada juga yang tinggal yang lari 1948 tu lari ke mana Syria, dan sekarang ni Syria pula kena bom dan sebagainya kan. Mereka lari pula ke Lebanon. Dan Lebanon ni pun antara tempat di Lebanon ni pun, iaitu di Beirut. Mungkin kita biasa dengar kamp pelarian Sabra dan Satila pernah dengar yang mana dia disembelih, orang Palestin disembelih kat sana tahun 1982 tak silap saya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan
di atas dasar keprihatinan, saya dan rakan-rakan insya-Allah pada 18 hari bulan Julai ini akan menyertai satu misi kemanusiaan ke Beirut. Kami akan terbang dari KLIA pada 18 hari bulan membawa bantuan lebih kurang 22,000 pack makanan. Pack makanan ni mungkin urus dia boleh edarkan. Dah edarkan dah dapat belum apa ni? Mungkin boleh tengok. Pack ni apa? Brosur ni kalau tuan-tuan lihat brosur, nanti saya tunjuk brosur tu Wah, tak jumpa pula. Kalau tengok di sini Okey, kalau kita tengok sini, ini adalah brosur untuk tajaan sempena Ramadan ni. Ini adalah pack makanan yang kita sedang kempen pada bulan Ramadan ini. Kita akan bawa, buat fundraising untuk dapatkan 10,000 set buka puasa. Satu set buka puasa tu boleh makan 3 orang. Harganya RM50 set buka puasa. RM50 makan 3 orang. Kita akan bawa 10,000 dan kita akan bawa sebahagiannya ke Gaza, sebahagiannya ke West Bank, iaitu ke kawasan Masjidil Aqsa, yang mana mereka akan buka puasa di dataran Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa dan Gaza ni kita tak boleh pergi sekarang ni, so kita hantar duit secara telegraphic transfer terus pada akaun kita punya NGO di sana. Dia nanti akan tangkap gambar, dia akan hantar laporan ke kita. Bila kita boleh masuk nanti kita akan buat audit. Kita pernah buat audit projek-projek kita kat sana. Kita hantar tim audit kita. Kerana rakyat Malaysia yang menyumbang dia nak tahu, kita akan, sebab Aksar Syarif ni berdaftar dengan kerajaan, kita kena bagi laporan audit tiap-tiap tahun. Dan ditengok, disahkan oleh juru audit berdaftar di Malaysia. Jadi tak boleh, maknanya kalau siapa yang mendaftar kita tunjukkan. Macam projek Gelang Roti tadi macam mana akhirnya, semua ada dalam laporan audit kita. Jadi 10,000 tu kita akan bawa ke Gaza, mungkin 3,500 ke Gaza, 3,500 ke Masjidil Aqsa, dan 3,500 lagi ke Beirut. Jadi kami yang nak pergi ke Beirut ni kami akan bawa untuk buka puasa. Dan 3-4 hari kami di sana, kami akan serve di kem-kem pelarian bagi kat makcik-makcik yang dalam rumah-rumah ni tu kan. Kalau tengok dalam Facebook Aksar Syarif yang lepas-lepas tu macam tu lah. And then kita akan buat buka puasa ni dekat masjid-masjid di Beirut. Dan tempat lain tu dia buat tapi tanpa kehadiran kita lah. Dan pack makanan ni harganya 300. Dalam dia ada apa? Ada minyak, ada margarin, ada tepung apa sebagainya. Jadi set ni 300. Kita akan bagi untuk satu keluarga. Tengok, kalau keluarga kecil mungkin dia boleh guna untuk seminggu lebih. Tapi kalau keluarga besar mungkin setakat 5 hari. Dah habis lah. Tapi ini yang kita mampu. Kita target kalau bawah tu 10,000 untuk iftar, 10,000 orang untuk makanan. Sumbangan hari raya pun 10,000 dan untuk sahur 2,000. Jadi kita merayulah kepada rakyat Malaysia, kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu kami datang bagi penerangan dekat pejabat-pejabat, tuan-tuan dan puan-puan akan jemput kami dalam masa beberapa hari ni. Saya bersedia datang bawa ni dan terangkan, dan kalau siapa nak menyumbang, inilah masa dia. Mungkin ya apalah RM50 kan. Kalau orang yang ada duit ni apalah RM300 tu.
Kalau kita buat buka puasa dengan ketupat dengan lemang langsung kan, apa salahnya kurang sikit lah 300 ni bawa ke Palestin. Maka itulah niat kita. Aksi Syarif ni cuba memudah carakan tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak berinfak. Jadi jemput kami di pejabat ke, di sekolah ke, di mana-mana untuk kita menerangkan. So itulah usaha-usaha sedikit yang kita boleh laksanakan. Mungkin sebelum saya tutup, saya nak sikit lagi share tentang apa ni. Mungkin saya nak share beberapa projek yang kita telah laksanakan lah. Ini adalah misi-misi konvoi. Mungkin boleh tengoklah misi-misi konvoi tu Sekejap. Ini quick one, just nak tengok misi. Yang ini misi ke Beirut yang pertama. Selepas Mavi Marah, Ustaz Hasanuddin, dia tak boleh masuk Mavi Marah, dia balik, dia pergi ke Beirut, yang mana TV3 telah membuat liputan dan diterbitkan. Ustaz Hasanuddin. Kemudian ini yang misi saya sertai, misi jalan darat. Yang kita memandu van sendiri dengan makanan dan juga ubat-ubatan kita bawa masuk. Alhamdulillah berjaya masuk ke Gaza. Itu dia. Dan kita membuat kempen di sepanjang perjalanan tu, di France, di Greece, apa semuanya kan, di tengah-tengah bandar tu kita membuat kempen. Kemudian kita pergi Aqsa to Gaza yang kedua pada bulan Ogos. Yang ini misi Ramadan yang pertama kita buat ke sana. Okey. Kemudian misi yang ketiga, Aqsa to Gaza yang ketiga, kita hantar pengusi kita dan membuka, kita menghantar ke Gaza ni bulan Januari 2012. Kemudian bulan Mac kita pergi satu lagi, iaitu yang ini Global March to Jerusalem. Ini ada satu program antarabangsa perhimpunan di Amman, Jordan. Okey. Sorry. Okey, ini Global March to Jerusalem. Kemudian kita pergi sekali lagi, follow up pada Global March to Jerusalem, saya pergi Aqsa to Gaza yang keempat. Kita jumpa Dr. Ismail Hania. Ini ada satu projek besar yang membantu Masjidil Aqsa sebenarnya. Kemudian bulan Mei, Aqsa to Gaza yang kelima, Miles of Smile. Okey, ini bersama dengan kumpulan daripada negara Arab. Kemudian bulan Jun 2012, yang ini ialah kita menghantar berapa ribu set, kita panggil solar, lampu solar. Kerana kat sana minyak terhad dan sebagainya. Jadi kadang-kadang rumah dia ni bila dia pakai lampu minyak tu, tahulah terbakar dan sebagainya, satu keluarga hangus. Ada berlaku kejadian. Jadi kita hantar lampu solar supaya anak-anak boleh, pada waktu siang dia dekat matahari, maka dia capture, dia store dalam bateri, waktu malam diguna untuk baca buku. Itu dia. Kemudian pada Julai Ogos, Ramadan yang kedua kita pergi. Masa ni kita bawa banyak makanan sebab kita boleh masuk masa ni. Okey. Kemudian November 2012, ini apabila dia buat serangan pada bulan Oktober dan November. Dan kita membawa masuk, ini misi yang ke-10 ni, misi Riki. Aqsa to Gaza yang ke-10, emergency relief. Pengusi kita pergi. Kemudian kita hantar satu misi, kita bawa Aflin Sauki. Masa tu Aflin Sauki pun semangat, dia kata macam mana aku nak contribute kepada Aflin Sauki menjadi duta kita. Dan insya-Allah kami tengah berbincang macam mana dia nak membantu Gaza ketika serangan ini dengan dia punya peminat-peminat dia. Misi yang ke-13 ni kita membawa lebih kurang 35 lori. Kita beli barang-barang. Masa ni nilainya kalau tak silap dalam 2.5 juta kita bawa. Kita beli dekat Egypt, kita bawa masuk barang-barang untuk membangunkan semula Gaza. Ini misi kemanusiaan 2013. Kemudian Januari kita hantar lagi misi emergency relief. Itu dia emergency relief. And then Najib, kita punya Perdana Menteri pergi, kita pun bersama. Kita ada 2 orang wakil, 3 orang wakil. Kemudian misi audit yang saya kata misi audit. Kita membuat audit kepada projek-projek tadi. Berapa juta yang kita buat masuk, kita buat audit dan kita bentangkan balik kepada kerajaan Malaysia. Kemudian misi yang ke-16 iaitu Global March to Jerusalem 2013. This is the last mission, iaitu Jun 2013 yang saya sertai, iaitu misi akademik. Kita hadir di majlis convocation di Universiti Islam Gaza dan kita melawat beberapa universiti
di sana seperti Universiti Palestin, Universiti Al-Quds dan kita memberi bantuan. Ada antaranya ialah kita memberi bantuan untuk membina balik masjid di universiti itu, untuk membina dewan kuliah, untuk memperbaiki makmal dan sebagainya. Okey, itu sedikit tentang misi. Saya nak tunjuk ini antara projek okey, kita boleh tengok sikit dah. Sikit lagi sebelum kita tutup pengusi lama lagi ke ni? Tak apa tambahan masa. Ini adalah projek, ini projek yang ke-16 Saya dah skip ini projek yang ke-16. Kita ada puluhan projek kat sana. Ini ialah uninterrupt UPS untuk hospital RNTC. Hospital RNTC ni adalah hospital kanak-kanak yang mungkin terkena dengan uranium dan sebagainya yang menyebabkan kanser kepada kanak-kanak. Dan ada kanak-kanak ni yang bergantung kepada dialisis. Tetapi kadang-kadang bila elektrik putus, bahaya dialisis tu sebab nanti darah tu tak berjalan dan sebagainya. Jadi perlu kepada UPS supaya elektrik tu berjalan. Ini salah satu dari projek yang kita bantu sebanyak RM65,000 Malaysia. Contoh, ini saya kata Pusat Darul Quran wa Sunnah tadi. Kita sponsor cikgu, bayar gaji cikgu, bagi untuk makan untuk anak-anak, and then kita ada juga sponsor bangunan supaya di sinilah anak-anak kita dididik. Sebab inilah rahsia kejayaan untuk merampas balik Masjidil Aqsa dan juga bumi Palestin. Ini adalah baik pulih rumah orang-orang miskin. Ini pun pernah kita buat 11 buah rumah orang miskin yang kami ziarahi. Satu rumah kata silap dalam 10,000, 15,000. Jadi dekat contohnya kita pernah tawarkan kepada satu karya masjid surau dekat Kajang. So satu kampung tu kumpul duit, dia sponsor sebuah rumah. Itu pun ada juga kita buat. Okey. Ni pusat komuniti wanita pun ada. Kita ada projek dipanggil Rose to Rose. Wanita Malaysia ke wanita Palestin yang diketuai oleh seorang pakar, Dr. Fauziah. Yang kerja dengan Johor hospital Johor. Tapi di Kuala Lumpur. Ini pusat kesihatan yang kita biaya. Okey, ini adalah projek kilang roti yang kedua. Okey. Yang ini ialah projek kilang yang kita rasmikan, Malaysian Palestinian Industrial Village. Kemudian ini kita membantu anak-anak yang mana bapa dia kena tangkap dan dipenjarakan di penjara-penjara Israel. Ribuan. Bila Israel ni dia suspek bahawa dia ni akan melawan, dia akan tangkap, dia masuk penjara. Jadi ramailah anak-anak yang saya interview ni yang dia kata mak dia, bapa dia tak balik apa semuanya. Itu dia. Ni pusat kompleks anak yatim di Palestin. Itu dia, kita jumpa anak yatim. Untuk orang yang cacat kerana kena bom lah gitu gini, kita buat satu bengkel untuk orang cacat kat sana supaya dia boleh berdikari. Okey. Dia tak meminta-minta. Inilah dia bulan Ramadan 2011 dan 2012. Kalau tidak, ini antara pack tadi yang kotak tu. Kotak ni yang makcik ni itu lebih kurang RM300 tu. Jadi dalam tu ada macam-macam. Kalau dulu kita bagi roti yang kita daripada kilang kita, keju daripada kilang kita, dan juga ikan daripada ternakan kita. Ada juga kita bagi ni. Kalau tengok ni yang bungkus tu ikan tu. Plastik tu. Okey. Ni contohnya lagi. Punya besar ni aksesori punya logo tepung. Yang ni kita bagi tepung satu huni satu keluarga. Macam tu. Ini buka puasa. Ini pada tahun 2011 dan 2012 nilainya RM350,000. Kita nak serve kepada di masjid lah tu. Tengok 3 orang makan satu pinggan. Tu dia. Cukup gembira. Kita menggembirakan orang yang buka puasa. Dekat sana pula tu. Ada yang kata, ini pertama kali aku makan dekat masjid ni, dia kata. Alhamdulillah, terima kasih rakyat Malaysia. Begitu. Sebab dia kan makan agaknya entah apa yang dia buka puasa. Sekarang ni pula kena bom apa sebanyak. Bayangkan dapur semua berkecai. Ada saya baca tadi dalam Facebook. Cuba bayangkan dia kata. Tadi ada lagi dapur aku kat situ, buku anak-anak aku tadi. Sekejap dah hilang dia kata. Semua hilang. Hilang semua. Bila kena bom hancur semua. So mana nak cek makan?
Inilah keadaan rakan-rakan kita di Gaza yang mana kita korbankanlah sedikit. Apalah RM300. Bila saya cakap dekat kawan saya, ini kawan yang ada duit lah kan. Saya tunjuk tu, tak apa, dia terus check. 20 pack buka puasa kali RM50. 1000 cek saya dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya kata, mudah-mudahan kamu dapat rezeki yang murah dan lebih barakah saya kata. Dia sponsor untuk 20 pack makanan, maknanya lebih kurang 60 orang makan. Kan di sana. Okey, ni beg sekolah. Ni anak-anak nak pergi sekolah apa semua. Kalau kat sini insya-Allah kan, anak-anak kita beg baru, baju apa. So kita pernah membuka, kita kata okey, program back to school in Gaza. Kita belikan beg, dalam tu ada buku. Kalau tengok saya ada gambar tak? Oh tak ada. Ada gambar tu bila saya nak pergi serahan tu, kat penjuru tu, seorang anak tu agaknya dia renung je beg tu, dia kata. Agaknya dia kata bertuah aku dapat beg tu, dapat baju baru, agaknya begitu. Saya ambil gambar, tengok muka dia pun macam terkejut bahawa dia ingatkan dia pergi sekolah tak ada baju kita tahu kan. Kita datang kan tu, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana 150, kalau silap nilai dia 150 je untuk beg tu. Tapi kita tak lancarkan lagi lah. Dia akan datang sekolah nanti bulan September. Jadi kita tak buat lagi pelancaran ni. Jadi kalau nak tahu, nak sponsor beg, kita pernah buat macam ni satu kelas sekolah rendah lah kan. Dia kumpul-kumpul duit dapat 150. Satu kelas RM150. Satu kelas dapat tu beg. So dapat seorang macam anak angkat lah kat sana. Begitu. Okey. Ini yang saya kata bahawa one family one lamp, yang solar lamp tadi tu. Ni apa ni? Sumbangan masak. Ni hasil kilang roti susu lembu ni. Kadang-kadang kita datang sana walaupun bukan bulan puasa, hasil daripada kilang roti tadi dan juga keju tadi kita serahkan kepada orang miskin. Ada orang miskin yang memang dijaga dia tak ada pendapatan lah. Yang ada bapak dia dah syahid, dah tak ada. Mak dia tinggal mungkin 3-4 orang anak yang masih kecil. Nak kerja kat sana bukan ada kerja macam kita, ada kilang boleh pergi kerja kilang, boleh pergi kan. Sana tak ada pekerjaan. Jadi mengharap sumbangan daripada NGO. Jadi kita bantu NGO bantu keluarga di sana. Begitu. Ini sumbangan kepada hospital. Kita bagi 10,000 terus tunai. Semua untuk dia beli ubat dan sebagainya kan. Sebuah hospital. Ini satu lagi ubat-ubatan kita beli dekat Mesir, kita bawa. Tapi sekarang ni susah tuan. Sebab dengan Mursi jatuh, Dr. Mursi yang soleh tu jatuh, sekarang ni presiden yang ada ni presiden yang tak boleh pakai. Kita nak masuk dekat Gaza boleh tak bagi. Apatah lagi nak beli ubat-ubatan. Sekarang ni tengah kena serang. Kalau dulu kita boleh bawa ubat tu, buat masuk. Sekarang ni susah nak buat. Saya pun tak tahulah macam mana nak bantu. Kan? Jadi cumanya kita memang berkomunikasi dengan pejabat. Kita ada pejabat kita dekat Gaza. Dan mereka, dia pandai-pandai dia macam mana dia nak cari. Kita hantar duit direct kepada bank dia di Gaza tu insya-Allah. Ni korban. Setiap kali korban pun kita ada. Tapi korban untuk Palestin kalau kita tengok sini RM1,000 untuk Palestin. Khas di Palestin RM1,000 satu bahagian. Bermakna satu lembu RM7,000 begitu. Kan? Ini yang ketika peperangan pada tahun 2012. Kita hantar makanan. Itu dia makanan dia kalau tengok lori tadi yang saya kata 35 lori tadi tu. Itu makanan-makanan yang kita bawa. Ini semua ni bantuan rakyat Malaysia. Saya ingin nak ucap terima kasih kepada rakyat Malaysia lah kerana bermurah hati. Ini antara rumah yang kita baiki semula lah. Okey, Komplek Wakaf Jerusalem. Ini kata pakaian dan selimut musim sejuk. Bila sampai musim sejuk, sangat sejuk kat sana. So kita bantu dengan menghantar selimut dan sebagainya. Ada juga untuk anak-anak OKU, kita wujudkan pusat-pusat. Jadi banyak tuan-tuan dan puan-puan. Untuk orang cacat pun kita, sebab bila cacat kena bom dan sebagainya kan. So kita ada juga bantuan kita bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat banyak kelanak saya ni. Kalau nak tahu detail, pergilah ke website kami aqsa2gaza.org.my. Dan Facebook kami update setiap hari tu. Kadang kalau sekarang ni, kalau nak tahu tentang berita tentang Palestin, sebab kita ada wakil kat sana, dia akan bagi berita kat kita. So ikuti dalam Facebook Aqsa Sharif. Jadi saya rasa setakat tu saja yang dapat saya berkongsi sedikit sebanyak. Banyak bahan kalau saya nak cerita. Kalau nak buat kursus satu hari pun boleh, insya-Allah. Tentang pengalaman menjadi misi kemanusiaan. Di UTM pun telah beberapa kali saya dijemput untuk memberi ceramah kepada pelajar-pelajar sebelum dia graduan.
supaya pelajar-pelajar ni ada sifat keprihatinan, concern terhadap orang susah dan sebagainya. Kalau tak, pelajar-pelajar ni graduate, gaji dah besar, dia lupa dengan orang susah. Sebab itulah ada satu fakulti tu jemput saya untuk memberi penerangan kepada pelajar-pelajar ni macam mana nak get involved dalam aktiviti kemanusiaan dan sebagainya, dan bagaimana harus walaupun mereka berkongsi pendapatan nanti, anugerah rezeki yang Allah bagi untuk dikongsi kepada orang susah. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan dan puan-puan apa yang dapat saya sampaikan. Mohon kemaafan dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih di atas peluang yang diberi. Jemputlah kami untuk apa juga program kecil maupun besar, dan kalau nak jadi sukarelawan kami pun boleh. Macam di Malaysia ni kita buka contohnya, Ramadan ni kita nak buat fundraising. Kita target Ramadan ini 6 juta. 5 juta untuk makanan, 1 juta untuk emergency relief. Jadi mungkin kita akan pergi contohnya ke bazar Ramadan. Jadi nak jadi sukarelawan, hubungi pejabat kami. Ini dalam pamphlet tu bawah tu ada nombor telefon. Cakap saya hari ni bazar Ramadan mana? Boleh tak saya join menjadi sukarelawan? Maksudnya tolong pegang apa ni? Edarkan leaflet, tengok macam mana abang-abang kempen. Macam tadi alhamdulillah sempat juga saya sembahyang Jumaat tadi kan. Keluar sembahyang Jumaat, saya dengan 2 orang, 3 orang anak saya. Saya kata kamu yang besar pergi pintu sebelah kiri. Saya dengan anak yang kecil belah bawah. Saya kata edarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan tak adalah. Tuan-tuan, jemputlah menaja makanan untuk buka puasa untuk Palestin memerlukan kamu. Itu benda yang kita kena buat selalu. Supaya kita ni rasa kasih sayang dengan saudara kita. Dan niat kita tadi kata kita membantu orang yang susah, Allah akan mudahkan kehidupan kita insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggungjawab kepada kita. Hadis Rasulullah SAW pernah bercakap dekat sahabat dia, anda tak ingatlah dia punya matan. Dia kata, dia sebut kepada sahabat, kamu pergilah ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW kata, kamu ziarahlah Masjidil Aqsa. Sahabat kata, jauh ya Rasulullah, daripada Mekah atau Madinah nak pergi Masjidil Aqsa tu, kalau kita nak kena tambah kapal terbang kan, macam mana saya tak ada duit dan jauh nak pergi. So Rasulullah SAW kata, kamu hantarlah minyak-minyak ke Masjidil Aqsa sehingga Masjidil Aqsa ni dapat diterangi dengan pelita-pelita daripada minyak yang kamu hantar. Simbolik kepada hadis Nabi SAW tu apa dia? Maknanya kita kena hantar bantuan. Kalau dulu kata minyak tu sebab dulu tak ada elektrik kan. Sekarang ni hantarlah apa? Beg sekolah tadi ke, makanan ke, whatever Dan yang mudah sekarang ni melalui Aqsa Sharif lah salah satu. Ada lagi NGO lain. Kalau Aqsa Sharif memang kita nak memastikan kita ada audit dan sebagainya. Kita jaga, ni amanah. Kita akan laksanakan amanah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sahajalah perkongsian sikit banyak. Saya ucapkan terima kasih lagi yang baik daripada Allah SWT. Kekurangan dan kelemahan di saya sendiri saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.